Okay, itu. It's coming already. Okey, selamat datang ke program Bual Bicara, Ilmu Dicari, Sahabat Disantuni. Selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Yang berusaha Encik Yusof alias Harun bin Haji Tak Abdullah, mantan Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia. Yang berbahagia Encik Muhammad Khalid bin Jamal, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia. Yang berbahagia Encik Said Malik Faizal bin Said Abdul Wahab, Setiausaha Agong Kesatuan Pekerja-Pekerja Awam Angkatan Tentera Malaysia. Yang berbahagia Encik Rostam bin Dizahar, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia, serta hadirin dan hadirat sekalian. Selamat datang ke program Bual Bicara, Ilmu Dicari, Sahabat Disantuni yang bersiaran di Webex Meeting KPP KKSN dan juga boleh ditontoni melalui Facebook live streaming. Pertamanya, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan izinnya dapat kita bersama-sama berhimpun menerusi Webex Meeting KPP KKSM dan juga bersiaran secara langsung di Facebook live streaming pada malam ini dengan untuk menjayakan satu program Bual Bicara. Program ini dianjurkan oleh Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia bersama dengan Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia. Antara objektif kita pada malam ini adalah sesi perkongsian ilmu dalam menyusun atur perjalanan kesatuan mengikut peraturan dan Akta Kesatuan Sekerja 1959. Tanpa melengahkan masa, marilah kita bersama-sama ke agenda utama kita pada malam ini, iaitu Bual Bicara, Ilmu Dicari, Sahabat Disantuni, yang sekali lagi bersiaran secara langsung di FB live streaming untuk ahli-ahli Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan dan Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia. Dengan ini kita menjemput Encik Yusof alias Harun bin Haji Tak Abdullah sebagai moderator pada malam ini bersama dengan panel-panel yang telah kita jemput khas daripada Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia, Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia dan juga yang Setiausaha Agong Kesatuan Pekerja-Pekerja Awam Angkatan Tentera. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan Moderator untuk meneruskan acara kita pada malam ini. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis, Saudara Abdul Rahim bin Hashim, Setiausaha Agong Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Malaysia. Sirih berlipat bersama Pinang, Pinang berasal Pulau Mutiara. Selamat datang. Awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati panel hebat webinar kita pada malam ini. Telah kita lantik 3 orang, selama 3 orang. Yang berbahagia Saudara Khalid bin Jamal, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia. Panel kita yang kedua, yang bahagia Tuan Said Malik Faizal bin Said Abdul Wahab, Setiausaha Agong Persatuan Pekerja-Pekerja Awam Angkatan Tentera Malaysia. Dan tidak lupa juga panel kita yang ketiga, yang bahagia Saudara Rostam bin Zahar, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia, merangkap Timbalan Setiausaha 2 QPEC Malaysia. Tidak lupa juga barisan urustia webinar pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih yang bekerja keras dalam minggu ini untuk menjadikan webinar ini satu kenyataan.
daripada kita punya pengerusi dia Saudara Ibrahim, Saudara IT kita Cik Anwar bin Khamis, dan tidak lupa juga gandingan rakan kita Saudara Yusri. Ya, kita berjemput semua barisan pegawai-pegawai yang terlibat, dan tidak lupa juga kepada ahli kesatuan-kesatuan yang dapat mengikuti kita webinar pada aplikasi FB ya bersama kita pada malam ini. Untuk makluman pihak tuan semua, webinar kita yang bertajuk Ilmu Dicari Sahabat di Satu Ni. Kita sedia maklum kesatuan-kesatuan di bawah yang kita masuk atau bersama, yang mana misi dan hala tuju adalah sama kesatuan yang kita sedia maklum. Kita pun sedia faham matlamat kita adalah lebih kepada untuk kemajuan daripada segi profesion kita sebagai kerjaya kita, supaya dapat meningkatkan mutu perkhidmatan, dapat juga kita membendung ataupun dapat juga kita membantu daripada segi kebajikan-kebajikan untuk pihak pekerja. Dalam webinar ini juga kita berharap dapat satu kaedah cara ataupun bagaimana kita dapat bersama-sama untuk kita mencari satu kaedah ataupun cara misi yang dapat kita atasi ataupun dapat diperkembangkan untuk masa akan datang. Kita pun sedia faham dan maklum, misi kita yang utama adalah lebih kepada kerjaya, yang mana kita memperjuangkan atau meningkatkan, memartabatkan kita punya kerjaya yang lebih baik lagi. Kita berharap dengan adanya sesi webinar ini pada malam ini, sedikit sebanyak kita dapat melihat hala tuju yang mana kita sedia maklum, yang apa yang kita cuba buat untuk kebajikan ataupun untuk kepentingan bersama. Kita juga bergabung dengan kementerian dan jabatan-jabatan lain yang mana kita sedia maklum. Ini adalah satu perkongsian yang terbaik yang pada saya dapat kita merungkai atau dapat kita memperbaiki kelemahan-kelemahan yang selama ini yang kita sedia maklum tidak dapat kita buat. Jadi untuk makluman para panel-panel yang ada pada malam ini, saya akan minta pihak panel cuba menyentuh mengenai ada beberapa perkara yang minta tuan panel kita menceritakan hala tuju hendak dibawa untuk martabatkan kesatuan dan kerjaya kita. Dalam itu juga kita minta juga kita tengok daripada segi perjuangan ataupun daripada segi pelaksanaan kerja kesatuan yang kita ada ni, kita hendak kalau boleh kita nak tengok kerjaya ataupun kebajikan yang kita lebih utama. Sebab apa matlamat sebenarnya visi dan misi kesatuan dia lebih kepada kerjaya. Jadi untuk kebajikan tu tetap kita iringi bersama, tapi saya rasa kerjaya adalah lebih persen ataupun peratusnya lebih tinggi daripada yang kita sedia maklum. Dalam itu juga kita juga terikat dengan peraturan-peraturan atau perlembagaan yang sedia ada, yang mana kita sedia maklum. Kita setiap kesatuan kita dibekalkan dengan satu buku perlembagaan, yang mana buku perlembagaan ini adalah satu kaedah cara, peraturan-peraturan yang perlu kita ikut, yang perlu kita fahami dan perlu kita laksanakan. Sebab apa? Dengan adanya peraturan-peraturan ini dapat memendung atau dapat melatih kita ke arah yang lebih baik supaya dapat dibuat satu kawalan. Dalam itu juga kita sedia maklum, kita juga terikat juga dengan kita punya Akta Kesatuan Sekerja 1959, yang mana panduan-panduan tersebut biasanya diguna pakai untuk kesatuan-kesatuan dalam apa juga jawatan. Jadi masa yang kita buat untuk sesi atau rumusan pusingan yang pertama ni, sebab kita rasa saya rasa kita bagi dalam masa 10 minit setiap panel untuk berhujah ataupun menceritakan kaedah macam mana supaya dapat kita buat pusingan kedua dalam rumusan. Jadi untuk meneruskan webinar kita pada malam ni, saya sedikit banyak akan cuba mohonlah pada pihak panel menceritakan apakah hala tuju yang hendak dibawa untuk memartabatkan kesatuan dan kerjaya. Yang kedua je, berapa persenkah kerjaya dan kebajikan yang dibuat dalam perjuangan. Dan yang ketiga, adakah perlembagaan kesatuan dan Akta Kesatuan Sekerja membantu dalam suatu kesatuan sebagai panduan. Banyak madah antara madah bersinar kita ungkapkan. Haluan sudah, pembuka sudah. Ini webinar kita mulakan. Jadi dengan segala hormatnya,
Pada peringkat yang pertama ni saya memohon Tuan Presiden Kesatuan Pemandu Pemerintahan Awam Semenanjung Malaysia, Saudara berbahagia Encik Khalid bin Jamal untuk memulakan webinar kita pada malam ini. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada moderator pada malam ni, Saudara Cik Arun, selaku mantan Presiden Satuan Pemandu-Pemandu Pemerintahan Awam Kesihatan Malaysia, serta panel kita yang berbahagia Presiden Rostam bin Zahar, Menteri Kesihatan Pemandu-Pemandu Kesihatan Semenanjung Malaysia, serta setiausaha Satuan Pekerja Awam Angkatan Kereta Malaysia, iaitu Saudara Said. Baik, pada malam ini juga saya terima kasih kerana menjemput saya sebagai Presiden Satuan Pemandu-Pemandu Pemerintahan Awam Malaysia dalam berbicara tentang hala 7 yang diberikan oleh Kesatuan dalam membentuk masa yang akan datang yang lebih baik. Dalam soalan untuk moderator hari ini, Satuan Pemandu-Pemandu Awam ni meliputi sebenarnya Malaysia itu semua kementerian, jabatan, setiausaha, kerajaan negeri, dan semuanya adalah ahli-ahli Satuan Pemandu-Pemandu Pemerintahan Awam Malaysia. Dalam bentuk hala 7 Satuan Pemandu, saya mengambil satu pendekatan di mana kita perlu mewujudkan satu kumpulan, iaitu di mana satu bengkel ataupun khusus yang dijalankan antara satuan-satuan yang sudah dicatatkan dari Jabatan Awam Bekerja untuk berkumpul cari kaedah-kaedah macam mana yang perlu kita selesaikan di antara pemasaran-pemasaran pemandu, di antara personaliti pemandu, di antara merencanakan tentang program-program yang masa akan datang. Jadi saya tak langsung sekarang ni kita dibelenggu dengan pandemik COVID-19, kita tidak boleh melangkah ke depan sebabkan terhad untuk buat satu perkara. Jadi dari masa akan datang, saya sama semua yang lain akan menjadi tuan rumah dalam membuat bengkel bersama dengan Satuan Perkhidmatan Satuan Pemandu Kesihatan dan Satria dalam mencari satu kaedah di mana pemandu-pemandu ni mendapat satu tekan ataupun istimewaan yang lama tidak dicari. Baik, cara pada itu juga Satuan Jabatan Awam juga banyak dapat satu perancangan pada ahli semua di mana tentang taraf dari segi kerjaya sebagai pemandu dan allowance yang masih lagi rendah di dalam masa sekarang. Jadi dalam langsung sama Kesihatan dan Satuan Pemandu Pemerintahan Awam ni dan Satria ni bergabung dalam bentuk satu hal tujuan yang sama. Saja jawapan saya.
Cik Arun, okey. Boleh teruskan dengan soalan yang lain? Hello. Hello, Cik Khalid, ada lagi? ada lagi? Ada lagi, Dah habis dah. Dah, saya dah. Habis dah. Okey. Okey, terima kasih panel kita yang pertama. Panel kita yang pertama yang bagi saudara Khalid bin Jamal. Itulah kaedah hala tuju yang dapat disampaikan pada pusingan yang pertama ni. Jadi untuk pusingan atau panel yang kedua, dijemput yang bahagia Tuan Syed Malik Faizal bin Syed Abdul Wahab, Setiausaha Agung Kesatuan Pekerja-Pekerja Awam Angkatan Tentera Malaysia. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara? Dengar. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim wa nasalli ala rasulil karim. Yang saya hormati saudara moderator, saudara Yusof alias Harun bin Haji Tak Abdullah, rangkap Timbalan Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia. Yang saya hormati saudara Khalid bin Jamal, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia. Yang saya hormati juga saudara Rostam bin Zahar, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia, merangkap Timbalan Setiausaha Agung 2 QPEX. Seterusnya ahli-ahli yang berada dalam majlis kita pada pagi ini. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk sama-sama berkongsi ataupun bagi saya sendiri untuk menimba pengalaman ataupun mencedok ilmu daripada semua rakan-rakan sejawatan, rakan-rakan seperjuangan. Bagi kita, khususnya saya lah, biasa kita ni dalam satu peringkat yang selalunya dipilih menjadi peserta. Kali ini kita menjadi ahli panel. Rasa gemuruh tu sedikit akan ada lah. Baik, dalam membahaskan isu yang dikemukakan oleh pengacara majlis, hala tuju kesatuan dalam kerjaya. Okey, pertama sekali untuk makluman semua, kesatria ni, saya sebagai setiausaha kesatria, dan untuk makluman kesatria ni dia punya keahlian dia bukan saja sekadar daripada jawatan pemandu. Dan kesatria ni dia merangkumi semua perjawatan yang ada di dalam Kementerian Pertahanan. Dan mengikut akta JAX ataupun jabatan kesatuan sekerja, maksimum bagi tiap pejawatan adalah grade 48. Okay. Walau bagaimanapun, saya sebagai pemandu juga di dalam jawatan pemandu ni, dan berkenda ni dah lama kita bincang demi masa depan kerjaya kita, dan malangnya apa yang berlaku sekarang ni, pandemik ni sebagai satu ujian pada kita lah, dalam kita mengorak langkah, dalam kita usaha kita untuk mendapat kita punya pembelaan daripada pejawatan kita. Benda ni sedikit telah merencatkan semua rancangan-rancangan. Dan untuk makluman juga, pada tahun 2018 apabila saya menjawat jawatan sebagai Setiausaha Agung Kesatria, satu pertemuan yang saya buat untuk berjumpa dengan Presiden QPEX masa itu, Datuk Aziz, dan saya mengorak langkah dalam memberi idea ataupun meminta pandangan bagaimana jawatan pemandu ni lah, khususnya jawatan pemandu ni dapat dikembangkan, khususnya daripada kerjaya. Pada saya pasti
Apabila kita meningkat usia, secara tidak langsungnya kemampuan untuk membawa kenderaan dah berkurangan. Mata pun dah jadi rabun, didorong pula dengan berbagai-bagai jenis penyakit yang ada. Jadi saya telah memberi satu cadangan dan satu kertas kerja saya dah buat. Saya dah majukan pada Presiden KIPEX antara beberapa cadangan-cadangan bagaimana untuk membaik pulih jawatan kita ni, supaya kita ada satu masa depan yang lebih jelas. Kalau kita tengok daripada pejawatan-pejawatan lain, dia punya kerjaya tu terlalu jauh dia boleh pergi, sehingga kan apabila dia pencen, gaji dia tu pun lebih tinggi daripada kumpulan sokongan 2. Dan perkara ni pun saya telah buat susulan yang kali kedua masa Haji Adnan menjadi Presiden KIPEX, dan saya rasa Saudara Rostam pun ada masa pertemuan tu, yang mana saya minta supaya beliau memberi maklum balas daripada apa yang dicadangkan. Dan seterusnya juga kepada majlis satu yang boleh dikatakan satu yang baik pada masa akan datang. Yang ditetapkan oleh kerajaan. Jadi perkara inilah yang perlu kita sama-sama bincang, yang kita boleh macam saudara Khalid cakap tadi, untuk menganjurkan satu bengkel pada pejawatan untuk bengkel untuk merancang ataupun merencanakan bagaimana jalan-jalan langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk kita majukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam untuk satu langkah membaik pulih perjawatan kita. Jadi saya rasa itu sekadar permulaan seperti mana yang dicakap oleh pengurusi untuk round pertama. Saya rasa sedikit rasanya kita boleh faham. Mungkin daripada Saudara Rostam nanti kita akan nampak lagi lebih jelas lah, sebab dia selalu bersama dengan kepimpinan tertinggi. Sekian dulu daripada saya, terima kasih. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Syed Malik Faizal bin Syed Abdul Wahab. Kita bersedia maklum Tuan Syed ini dia dalam kesatuan dia merangkumi. Alhamdulillah pada saya walaupun merangkumi, tapi dia dah pegang Setiausaha Agung tu satu penghormatan lah pada kita sebagai pemandu ni. Ada orang kita yang duduk di tempat yang terbaik. Jadi kita nak meneruskan panel kita yang ketiga ni. Saudara yang bahagia, Saudara Rostam bin Zahar, Presiden Kesatuan Mandu-Mandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator, Saudara Yusof, Harun, Haji Tak Abdullah, yang saya hormati Setiausaha Agung Kesatuan Pemandu Kementerian Kesihatan Semenanjung Malaysia, Cik Abdul Rahim bin Hashim, sahabat saya, Presiden Kesatuan Pemandu Peringatan Awam, Saudara Muhammad Khalid bin Jamal, begitu juga sahabat kita daripada Kesatria, dia punya Presiden dulu, mantan arwah Tuan Haji Ahmad Shah, Presiden Kesatria, Saudara Syed Malik, tak lupa juga daripada IT, Ibu Pejabat KPP-KKSM, dan semua barisan ESCO, rakan-rakan ahli-ahli yang sedang bersiaran langsung di dalam FB Live pada malam ini. Rabbi Sholli Sadri wa Yassirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya banyakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini kita diberi peluang dalam bual bicara melalui FB Live. Ini adalah pengalaman pertama kita bersiaran secara langsung dari FB Live, dan juga kesatuan-kesatuan gabungan semua berada di bawah QPEX. Syukur Alhamdulillah kita membawa satu hal tuju yang sama dalam muafakat berkesatuan. Saya ingin kita imbas kembali, saya mohon ahli-ahli kita nak
sebelum kita pergi lebih lanjut soal kita punya perkhidmatan hala 7 dan juga kita punya kebajikan dan sebagainya, untuk ahli-ahli yang sedang bersiaran langsung ni, hak-hak berkesatuan itu adalah artikel 10 golongan 1 dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi kita ni hak persatuan ni ada bebas untuk semua pekerja-pekerja yang berada di Malaysia, sama ada di sektor awam atau sektor swasta, di bawah Convention ILO nombor 98, Seksyen 41 Akta Jabatan Perhubungan Usahawan 1967 serta Seksyen 8 Akta Kerja 1959. Jadi untuk makluman semua ahli panel, tuan moderator, kita kena tengok, kena faham apakah itu hak untuk kita bebas untuk berkesatuan. Perkara 10.1c Perlembagaan Kesatuan, semua warga negara Malaysia ada hak untuk menubuhkan kesatuan. Dia di bawah Seksyen 2 dan 8 Akta Kesatuan Sekerja, Akta Kerja 1955 dan juga Seksyen 41 Akta Perusahaan 1997. Itu semua adalah berkaitan dengan Akta Kesatuan Sekerja. Jadi objektif Kesatuan Sekerja ni adalah untuk mewujudkan perhubungan yang baik antara majikan dan pekerja. Ini yang kita kena perlu jaga. Inilah jadi segala apa perundingan yang berlaku adalah kita untuk mewujudkan hubungan yang baik antara majikan dan pekerja. Yang kedua dia mewujudkan keharmonian perusahaan di antara majikan dengan majikan dan pekerja dengan pekerja. Ini yang paling penting kita punya hala 7 kita ni. Jadi platform kita yang ada sekarang ni, sekiranya kita membina platform yang baik di antara majikan dan majikan, majikan dan pekerja, pekerja dan pekerja, segala tuntutan-tuntutan kita ni akan mendapat laluan yang mudah. Suara-suara kita didengari. Bukannya kita nak menunjuk ego kita supaya membentak, mendesak supaya apa-apa tuntutan-tuntutan kita tu tadi dapat dipenuhi. Kita ni sebagai ketua keluarga pun kita tengok juga kemampuan kita. Kalau anak-anak atau isteri-isteri kita minta pun juga kita tidak boleh memenuhi sepenuhnya kehendak mereka sekiranya tidak ada kemampuan di pihak kita. Begitu juga untuk meningkatkan kualiti dan kuantiti perkhidmatan. Baik. Itu sejarah daripada untuk kepentingan sekerja, dan juga kita ni kadang-kadang kita tengok untuk semua makluman untuk ahli panel dan juga semua rakan-rakan yang bersiaran langsung ni adalah perbandingan kesatuan sekerja dengan pertubuhan, iaitu pertubuhan ni yang kita masukkan adalah persatuan contoh. Jadi kita banyak kita keliru peranan persatuan dan juga kesatuan. Dari segi dari Akta Perundangan, Akta Kesatuan Sekerja ini tertakluk di bawah Akta Kesatuan Sekerja 1959, Peraturan Kesatuan Kerja 1959 dan juga Perlembagaan Kesatuan. Semua kesatuan ada perlembagaan dia masing-masing. Dia hendaklah merujuk di bawah Akta 1959. Ada masing-masing. Kalau dibandingkan pertubuhan dia tertakluk pada Akta Pertubuhan 1966. Jadi semua kesatuan sekerja bagi pemantauan dan penguasaan dia adalah di bawah Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja Malaysia, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi pertubuhan atau persatuan dia adalah di bawah Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia lain dia punya tu. Jadi tujuan matlamat utama untuk kesatuan sekerja adalah melindungi dan mewakili pekerja-pekerja, memberi mereka sokongan, kuasa kolektif dan juga menjana terma-terma pekerjaan mereka, seperti kita mohon tuntutan gaji, kita segala untuk penambahbaikan perkhidmatan dalam grade-grade perkhidmatan kita, khususnya untuk pemandu. Itu antara perjuangan kita. Menjaga keharmonian pihak pekerja dan majikan, pekerja dan pekerja, antara pegawai dan majikan, pegawai dan pekerja. Ini adalah peranan kesatuan sekerja. Jika di pertubuhan pula, di kesatuan, dia hanya meningkatkan kebajikan ahli, sosial dan kepentingan bersama. Itu saja. Dia tidak boleh memperjuangkan skim-skim perkhidmatan. Dia tidak ada di bawah perbandingan, tidak ada di bawah kuasa di situ untuk melangkaui kesatuan sekerja. Jadi kita lihat kadang-kadang sebuah tempat ni, kalau kita tengok, persatuan ni melebihi kesatuan punya peranan. Itu silap. Jadi
pihak kementerian kita ni, mana-mana yang duduk di kementerian kena faham apa dia kesatuan sekerja dan apa dia persatuan di tempat dia tu. Dia tidak boleh pergi jauh daripada peranan kita. Baik, ingin saya menjelaskan di sini seperti sahabat kita Syed Malik tadi katakan peluang penjawatan lain lebih baik daripada kita pemandu. Okey, kita kena ingat satu entry masuk kita dia dalam SPM, dalam perkhidmatan awam ni, JPA, Jabatan Perkhidmatan Awam, dia ada kategori dia. Grade kelayakan akademik dia PMR, SPM atau PT3. Grade dia setakat tu. Dan SPM untuk pembantu takbir contoh, grade 19 sekarang ni. Dan begitulah grade 29, diploma ke atas dan ke atas. Untuk ahli kesatuan sekerja ni memang dibenarkan grade 48 ke bawah. Jadi untuk pemandu ni memang kita dalam QPEC pun sedang telah membuat satu skim perkhidmatan untuk diperkenalkan. Ini masih di peringkat tindakan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan kita harapkan ia dapat dilaksanakan. Jadi memang perancangan kita adalah untuk meningkatkan laluan kerjaya dari segi perkhidmatan pemandu. Kalau kita tengok kita telah dapat menambah baik pada tahun 2013. Kita punya rasionalisasi skim perkhidmatan awam itu kita dapat grade 11 dan juga grade 14, dan penambahbaikan pada tahun 2016 kita dapat lagi 1-2 lapisan kenaikan grade, iaitu grade 16 dan juga grade 18. Saya sedar banyak kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan yang lain tidak dapat melaksanakan yang KUP one-off seperti mana KKM laksanakanlah. KKM ni kita dah lebih daripada 5 fasa lah, dan kita dapat lebih 2,000 latihan grade H14 KUP one-off. Jadi dekat situ kita pun telah bincang dengan pihak JPA sebelum ini supaya perkara ini dapat dilihat semula, mana-mana ada calon-calon kita yang tertinggal masih diberi peluang untuk pergi ke KUP one-off tu tadi. Okey, cadangan untuk mengadakan bengkel dan sebagainya, kita di pihak Kesatuan Pemandu Kesihatan Semenanjung Malaysia ni kita mengalu-alukan, tapi kita kena tengok apa objektif kita untuk meningkatkan kita punya kualiti perkhidmatan kita untuk menaikkan kita punya skim. Jadi saya difahamkan skim entry masuk selepas ini adalah bermula daripada SPM entry dan bermula pada 19, dan mungkin pemandu juga akan bermula pada 19 yang akan datang. Jadi untuk kertas-kertas kerja yang saudara sahabat kita Syed Malik tadi kemukakan pada Presiden tu, kita bagus. Tapi dia lebih elok kita buat satu sesi bengkel, kita bergabung dengan rakan-rakan sahabat kita kesatuan gabungan yang lain supaya kita dapat tahu apakah elemen-elemen yang patut kita letakkan situ. Contoh dia elong tanggungjawab khas pemandu. Yang kedua, top up telefon untuk pemandu-pemandu di bawah sektor awam ni. Kan? Yang ketiga, laluan-laluan kerjaya yang lain yang mana kita boleh pergi upgrade kita punya laluan yang lebih baik. Ini semua adalah platform-platform yang kita ada, dan kita hendaklah memulai MBK SNT, Majlis Bersama Kebangsaan. Dekat situlah forum-forum semua kita punya paper-paper, kertas-kertas kerja kita akan dibentangkan di JPA. Dia punya proses kat situ. Jadi bila proses kat situ kita akan bentang pada JPA, kita akan tengok maklumat JPA macam mana. Sekiranya dia terima, dia angkat, baru dia akan bawa ke Jawatan Kuasa Kabinet lah untuk itu dah peringkat atas lah. Jadi dia punya carta aliran kerja dia begitulah. Jadi QPEC juga, di bawah QPEC ada juga grade kemahiran. Pemandu-pemandu ada di bawah grade kemahiran. Di situ juga kita ada bengkel atau kursus yang akan ditetapkan oleh grade kemahiran QPEC, dan di MBK juga dia lah buat masa tempoh pandemik ni kita tidak dapat untuk mengadakan sesi bersemuka, insya-Allah.
kita akan rangkakan kita akan buatkan bengkel yang untuk khusus untuk pemandu-pemandu lah. Jadi kita akan gabungkan. Jadi insyaAllah kita akan beri peluang kepada semua ahli-ahli kesihatan gabungan kita untuk menghantar wakil insyaAllah. Jadi untuk saya jadi saya mengalu-alukan kalau pihak IT suruh tengok kalau ada soalan-soalan daripada rakan-rakan kita FB yang lain yang kurang jelas untuk pertanyaan, kita boleh berkongsi share dalam ni. Saudara sahabat kita daripada KPP ASM pun ada, Kesatria pun ada, insyaAllah kita sama-sama dapat berkongsi pengalaman apa semua untuk meningkatkan lagi kita punya pengetahuan kita dalam bersatuan, dalam kita menjalankan usaha sama atau smart partnership antara kita. Mungkin kita lepas ni akan rujukkan satu kongres pemandu ke mana tahu lepas ni kan ia akan jadi skop yang lebih besar. Kalau saya tak silap saya, kalau kita campurkan pemandu-pemandu seluruh negara ni, semua agensi ni saya rasa tak kurang daripada 30,000 kan, kalau kan. Jadi itu satu badan yang lebih besar, yang lebih elok, insyaAllah. Saya terserah pada moderator. Terima kasih. Syarul, buka mute suara. Okey, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Presiden, Saudara Rostam. Nyampaikan sikit sebanyak, tu pun dia dah masuk sikit dah. QPAC punya agenda apa semua tu, Alhamdulillah lah. Tu kata kita ada orang kita di dalam ni, sikit sebanyak kita dah dapat info awal lah. Okey, terima kasih. Ini adalah pusingan kita yang pertama. Kita sedia maklum. Macam panel-panel kita ni, masing-masing ada pasukan-pasukan sendiri ya. Tu kita tengok balik. Bila kita dah buat webinar ni, kita akan tengok sendiri bagaimana kaedah cara hala tuju masing-masing. Macam kita tim bola sepak lah. Masing-masing ada tim bola sepak. Tapi matlamat sama aja. Semua nak skor gol. Bila semua nak skor gol, kita tengok apa cara dia. Apa cara dia nak skor. Sama ada dia daripada midfield dia ke, daripada wing dia ke, atau daripada scorer dia. Jadi pusingan ni belum panas lagi ni, baru peringkat awal. Okey ya, kita sedia maklum. Kesatuan ni kalau ikut matlamat ni yang kita tengok lah. Dia kalau tanya pada ahli ya, banyak ni. Apa kesatuan boleh buat ni? Apa kesatuan boleh dapatkan? Apa faedah kesatuan ni? Banyak yang dia nak yang positif, yang faedah. Yang tak faedah dia tak ada. Itu yang ahli kesatuan. Yang bukan ahli kesatuan ni tak masuk langsung. Sibuk juga. Bila kesatuan ni kadang-kadang dia buat apa-apa program, dia orang lagi sibuk. Kalau kita tengok balik dalam WhatsApp yang kita ada sekarang ni, macam-macam hujah yang dia orang buat. Kadang-kadang rasa-rasa dia orang ni lebih pada presiden daripada cara dia orang berhujah. Tapi sayanglah, kau hujah dalam WhatsApp je. Tapi dalam ketengah kerja, dalam apa pun tak ada. Jadi sampai mana? Tak sampai mana pun. Boleh sembang je lah. Kita letak tepi je dia orang. Ya? Macam pepatah Melayu banyak dia cakap. Kalau ikut ya, kalau dah dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya. Jadi usaha tu kena ada. Kita tengok balik peranan kesatuan ni banyak sebenarnya bantu. Kalau kita tengok balik bagaimana kita nak komitmen kita tinggi, macam-macam kita boleh buat. Tapi kekuatan kita naklah juga daripada ahli-ahli bantu. Bagi maklumat kepada cawangan bagi kepada ibu pejabat. Salurkan apa juga yang kita rasa perlu. Sebab apa? Kita tengok sendiri sekarang ni, kecil jangan sangka anak, besar jangan bapak. Tapi kita tengok anak lagi bagus daripada bapak. Ini kita nak yang terbaik. Bukan hormat, rasa hormat tu kena ada. Tapi idea yang bernas tu. Macam kita cakap tadi, kalau kita tengok balik, mana hala tuju kita? Kita daripada sokongan 2. Kadang-kadang orang tak nampak kita ni. Sebab apa? Kita duduk dalam sokongan 2. Dia merasa di bawah sangat. Tapi dengan kesatuan ni pada saya lah, dia orang kita secara tak langsung boleh memartabatkan jawatan kita ni, kesatuan kita ni peringkat lebih tinggi. Sebab apa? Kita tengok sendiri. Ada di kalangan pemandu kita ni boleh memegang jawatan-jawatan yang lebih tinggi daripada kumpulan-kumpulan profesional. Di dalam pertubuhan macam QPAC. Kita tengok sendiri. Macam kita tengok tadi, macam kita saudara kita daripada Kesatria tadi. Dari pelbagai jawatan. Dia dah pegang sebagai Setiausaha Agung. Ini satu penghormatan untuk kita juga. Macam kami, dia saudara Rostam duduk dalam QPAC. Mana dia dah 9 ke atas tu, dia dah sekarang ni dia dah nombor 8. Berperingkat-peringkat.
Cik Khalid pun saya rasa mungkin pada perancangan akan datang ada juga tu nanti. Tunggu. Sebab apa kita bermula dengan yang baik, gabungan yang baik, kita akan dapat yang terbaik. Sebab apa? Kalau kita berfikiran positif, kita akan dapat yang positif. Okey. Kita ni program ni bertajuk Ilmu Dicari Sahabat Disantuni. Ilmu dicari sahabat disantuni. Jadi sedikit sebanyak kita berilmu ni kalau boleh lah. Kita bersama-sama lah. Dengan kawan-kawan ni lah webinar ni pada saya terbaik lah. Laluan terbaik. Kita tak dapat nak jumpa semua. Nak pergi satu tempat dalam keadaan masa sekarang memang tak boleh. Dengan webinar ni kita sedikit banyak dapat dalam ni kita bincang. Dapat kita merungkai ataupun idea-idea. Yang mana kita nak laluan kerjaya kita supaya lebih baik. Macam kita tengok tadi. Kita punya kerjaya kita. PT3. Lepas ni kita nak pergi kepada SPM. Sebab apa? Generasi-generasi sekarang ni yang ada masuk ni. Boleh dikatakan adik-adik atau anak-anak kita yang ada dan semua dah ada SPM. Semua dah ada SPM. Jadi kaedah cara yang kita tengok ni sikit sebanyak besok kita akan ubah skrim perkhidmatan kita. Mana dia masuk esok, kita akan buat. Kita akan buat laluan yang terbaik. Mana kita akan pergi ke 19 ke atas. Okey. Laluan kerjaya, untuk makluman laluan kerjaya sekarang ni kalau kita dulu daripada R3 dengan R6. Lepas tu kita option 2013, kita dah pergi kepada S11. Kepada S11, jadi dalam S11 tu, kita ada lagi satu kenaikan. Dia pergi kepada S14. Dan dalam S14 tu, banyak di kalangan ahli-ahli kita yang dah cukup syarat tu apa semua, kita tarik ke dalam KUP 14. Dalam KUP 14 ni, kita dah wujudkan sekarang ni, skim kita kepada S16. S16. Sekarang ni kita tengah, macam kami tengah menunggu S18. Tapi, Alhamdulillah, mana bukan untuk Kementerian Kesihatan saja. Laluan ini adalah untuk semua. Jadi sedikit sebanyak persediaan yang kita cuba buat, kita berkesatuan, bersama-sama dengan kesatuan-kesatuan lain, dapat bersama-sama menikmati. Menikmati kita punya kenaikan. Itu macam tadi lah, kalau ikut tadi sebenarnya perlu adalah satu gabungan yang kuat, satu pertubuhan yang boleh jadi satu kongres, kesatuan di kalangan kesatuan pemandu saja. Ini amat penting lah. Sebenarnya memang ada perancangan. Mantan QPAC dulu memang ada. Dia dah maklum dah itu memang dia nak buat tapi kesempatan yang ada memang tak ada lah. Sebab apa? Masa tu memang tak banyak kesatuan yang dapat ditubuhkan disebabkan banyak faktor-faktor lah. Jadi untuk sesi yang kedua ni. Sesi yang kedua ni saya jemput sekali lagi lah. Sekali lagi saudara yang bagi saudara Khalid bin Jamal untuk top up lagi lah. Kalau ada rasa apa-apa macam tadi dia benda nak bincang mengenai kaedah bengkel. Bengkel. Jadi benda makna joint venture. Tu pasal kadang-kadang kita tengok balik bengkel-bengkel ni perlu dalam membuat kertas kerja. Sebab apa? Kalau salah satu persatuan tu kalau dia membuat kertas kerja tu untuk dia saja. Dia tak merangkumi daripada jabatan kementerian lain. Jadi masalah juga. Sebab apa? Kita sedia maklum. Walaupun jawatan sama, kementerian lain berbeza dari segi tugas. Tapi kalau kita dapat rumusan atau satu rumusan yang meliputi semua, jadi memudahkan pihak JPA lah. Jadi saya minta lah untuk pusingan yang kedua ni, saya persilakan bagi saudara Khalid bin Jamal untuk meneruskan. Ada apa-apa lagi yang rasa-rasa perlu nak top up lagi, nak menguatkan. Sebab apa? Kita sebenarnya banyak lagi hala tuju yang kita rasa perlu kita ketengahkan. Atau idea-idea yang dapat kita kongsi supaya dapat perkara ni kita bincang bersama-sama. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Cik Arun. Baik, isu tentang hala tuju ni kan yang banyak. Di antara ketujuh satuan dalam membimbing pemandu-pemandu perkhidmatan awam ni di mata pegawai ataupun bos-bos kita. Kita sendiri juga yang boleh satu entiti yang baru, pemandu yang profesional bagi saya. Dari segi sikap, dari segi bualan pun mengambil kira juga tentang aspek pemandu yang terbaik di kalangan pelan awam. Jadi dalam ranking sekolah 2 ni, kita dikatakan second last di antara pra, pemandu, PAP. Dan saya bercita-cita naikkan taraf pemandu kita ni, sekolah 2 ni, di atas Gedik-gedik Kerani. Bermakna mandu ni semua orang boleh mandu.
ayah saya, mak saya dan lain. Tapi pemandu perkhidmatan awam berbeza sikit dengan pemandu yang lain. Sebab dia menjaga imej jabatan ataupun kementerian yang melibatkan satu pemanduan yang berhemah ataupun satu cara yang berbeza di antara pemandu perkhidmatan awam. Sebagai contoh, pemandu lori. Jadi, pemandu lori perkhidmatan awam, dia bukan cakap memandu dia. Dia buat kerja-kerja membantu pasukan-pasukan perkhidmatan awam ni dalam menjalankan operasi penyelamat. Di situ saya tertarik. Macam mana nak membantu tugas frontliner. Contohnya sebagai perkhidmatan awam, pemandu ambulan, pemandu enforcement, yang mana kerjaan beliau ni bukan cakap memandu dia. Dia membuat kerja-kerja di lapangan yang berbeza dengan kita yang saya terbantu. Jadi saya mengharapkan bengkel yang ada yang akan dibuat nanti, saya akan panggil ahli-ahli dari setiap negeri-negeri ataupun pemandu enforcement untuk mengungkai masalah-masalah yang mereka hadapi semasa di lapangan. Jadi dari situ saya mendapat satu allowance yang boleh diwujudkan di dalam pemandu yang melibatkan foreigner, diberikan khas untuk contoh kalau pemandu ambulan tu kata pemandu ambulan, okey, allowance khas pemandu ambulan sebab dia melibatkan kerjaya yang berisiko. Maksud saya dengan mengejar pesakit-pesakit ataupun menyelamatkan orang. Jadi di situ nampak dia punya kerjaya ni lebih lagi boleh memandangkan risiko untuk diberikan tanggungjawab allowance tu lebih pada pemandu lain. Lagi dari segi pemandu penguasa. Penguasa ni dia melibatkan satu pasukan khas untuk menyerbu satu kawasan yang melibatkan risiko keselamatan pada pemandu itu sendiri. Dalam kereta tu contoh, mereka semua ada senjata yang kita tak ada senjata. Kita kejar ni penyelayan ataupun tempat yang risiko. Jadi kita punya apakah keselamatan kita dalam sebagai pemandu tu. Itu yang saya sebutkan allowance khas untuk pemandu enforcement ataupun frontliner. Itu lagi untuk hal tuju yang Kesatuan buat adalah kita dah ada satu perancangan di mana Kesatuan Pemandu akan bersemuka dengan Ketua Sosial Negara untuk bincang bagaimana saman-saman yang tertunggak di kementerian ataupun jabatan dapat diminimalkan dengan harga yang rendah. Di samping bantu kerajaan untuk menjelaskan dana pada kerajaan. Jadi saya mendapat pemandu itu sendiri banyaknya saman hingga sampai menjejaskan dia punya pendapatan. Itu menjadi satu masalah bagi pemandu. Kita akan fokus pada pemandu. Pada apa yang dia fikir masalah saman. Sampai 10 dari saman dia perlu selesaikan dalam masa. Kemudian dia akan ambil tindakan jika benda itu tidak sekali dia ketukar nama kita kepada nama pemandu. Itu tindakan kemudian. Jadi sebagai kesatuan mengambil langkah, kita akan bincang dengan pihak Stenko. Diketuai oleh Presiden IPAC Janan untuk bincang mengenai isu saman. Itu adalah motif utama dalam saya sebagai kesatuan. Saya akan ke perkara yang kaitan. Jadi isu yang lain yang saya tengok mengenai one-off lebih banyak sangat grade yang dulu ketika tu daripada R6 hingga sekarang masih lagi tak lagi naikkan sebagai DH14 masih tertinggal. Kementerian dah tak tahu yang katakan pemandu ni memang dulu kita tu R6 sampai sekarang dia masih tu lagi H11 lagi. Jadi langkah daripada kesatuan ni
berikan maklumat tentang hal-hal yang demikian untuk dapatkan dia benefit untuk dia dapatkan one off dalam grade H14. Jadi dari banyak barisan esko saya ni, Satuan Perkhidmatan Awam, kita dah di training untuk menjaga ahli-ahli kita ni dalam peringkat apa segi masalah-masalah yang boleh kita bawa ke tengah. Jadi baru-baru ni ada pemandu kita daripada Perkhidmatan Awam saman dengan Ketua Pengarah bahkan isu-isu kartel dan lain-lain. Jadi kita selesaikan dengan jayanya. Alhamdulillah isu itu diselesaikan dengan baik. Lagi isu tentang pertukaran pemandu yang dah lama nak tukar di satu tempat. Jadi kita sebagai satuan ni, saya fikir kita tak boleh nak ambil isu tentang campur dalam pengurusan kementerian. Kadang-kadang kita cuma ambil bagi sokongan sajalah dalam bantu pemandu ni. Sebab kadang-kadang dah berjauhan lama-lama sangat, kita mesti ambil maklum kita bantu. Jadi alhamdulillah 3 orang mungkin sekarang ni untuk dia tukar ke satu tempat. Kan itu saja yang saya boleh kaitkan dalam isu ni. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Presiden. Cik Saudara Khalid bin Jamal. Okey, ada 2-3 perkara lah. Kalau tengok tadi macam dia pun bagus juga dapat bincang dengan bos untuk ambil kaedah cara shortcut lah dengan KCN. Itu kata alternatif lah. Yang terbaik supaya dapat macam saman-saman tu. Kita tengok balik. Saman tu kalau boleh kita dapat kurangkan. Ini kebajikan lah kalau kita tengok balik. Tapi pada peringkat awalnya dalam kita membuat satu kebajikan tu, kita sebenarnya kena buat pembelajaran balik. Sebab apa? Kalau kita nak kurangkan saman ni, kadang-kadang kita kena tengok balik. Kalau kita buat contohlah, dapat saman batal. Jadi sedikit sebanyak kita tidak mengajar atau membuat satu pendidikan yang sihat lah. Jadi kalau dikurangkan pada saya bagus. Sebab apa? Kita dapat mendidik. Itu kaedah cara yang kita rasa perlulah. Alhamdulillah lah, mana ada cara yang kita rasa perlu tambahbaikan. Jadi untuk meneruskan, saya persilakan panel kita Tuan Syed Malik Faizal bin Syed Abdul Wahab untuk pusingan kedua ni. Kalau ada apa lagi kita rasa nak tambah lagi, nak menceritakan tentang keahlian ke, boleh juga kita sentuh. Sebab apa? Kita tengok pada kesatria ni daripada berbilang jawatan. Jadi bagaimana pemandu-pemandu, ahli pemandu yang berada dalam kesatria ni, kita nak tengok macam mana dia orang punya bilangan atau jumlah. Sebab apa? Kalau dah berbilang jawatan ni, saya rasa mungkin ada sedikit sebanyak masalah ataupun kaedah cara yang boleh kita kongsi bersama pada malam ni. Silakan. Baik, terima kasih. Okey. Isu untuk round kedua ni hangat sikit lah pada pandangan saya lah. Khususnya untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Okay, kita go through satu-satu yang seperti mana yang dinyatakan oleh saudara moderator tadi. Okay, pertama dalam kita merangka hala 7. Hala 7 kerjaya pada penjawatan kita ni. Saya rasa pada peringkat awal ni perbincangan ni pun memang berlaku antara saya dengan Kesatuan Pemandu Perkhidmatan Awam, dan beliau selalu wawarkan untuk satu bengkel diadakan bagi membuat satu rumusan seperti mana yang dinyatakan oleh saudara Rostam tadi. Saya rasa ini satu inisiatif yang baik. Sebab seperti mana yang kita faham, Kesatuan Pemandu ni dia ada satu autoriti yang baik. Sebab majoritinya pemandu-pemandu dia ni di kalangan KSN, KSU. Ini satu ruang yang kita boleh jadi sebagai satu batu loncatan untuk kita bawa isu kita ni terus kepada peringkat atasan untuk dibincangkan. Dan saya sangat-sangat setujulah supaya sebelum apa saja tindakan, apa saja perkara yang kita nak buat, kita perlu duduk satu meja, kita berbincang dan kita cuba kemaskan kita punya kertas kerja kita
supaya apa yang kita bawa ni fakta dia betul-betul kuat, yang boleh menyokong dan seterusnya dapat perhatian khusus daripada pegawai peringkat atasan lah. Itu yang saya sangat setujulah. Tapi seperti mana kita sedia maklum apa yang berlaku pada dunia sekarang ni, banyak aktiviti dan perkara-perkara yang terpaksa dihentikan. Hatta secara yang kita buat ni satu inisiatif yang baik secara webinar ni, tapi orang kata untuk mencapaikan kepuasan tu mungkin terhad sikit. Sebab kita tak dapat nyatakan, kadang cakap depan komputer ni pun rasa lain. Tapi kalau dapat secara semuka tu benda yang sangat baik lah. Okay, lepas tu apa yang dinyatakan lagi juga, apa yang perancangan yang dibuat oleh QPEX, ini satu cadangan yang baik lah. Inilah seperti mana yang dinyatakan oleh saudara moderator tadi, kelebihan apabila ada di kalangan orang-orang kita yang dah mula duduk di atas. Okey, dalam isu satu lagi berkaitan dengan keahlian. Keahlian yang dinyatakan tadi, saya rasa bukan saja kesatria, bukan saja pemandu kesihatan, bukan saja pemandu dalam perkhidmatan awam, malahan mana-mana kesatuan, masalah dia sama. Masalah untuk mendapatkan keahlian. Okey, seperti mana yang nak tahu yang kesatria dengan keahlian yang berbagai-bagai perjawatan. Dalam Kementerian Pertahanan ni, dua perjawatan yang tak akan dikeluarkan daripada Kementerian Pertahanan adalah jawatan pemandu dan pembantu awam. Dia akan berkhidmat dalam Kementerian Pertahanan daripada mula sehinggalah bersara, melainkan dia membuat permohonan untuk keluar daripada kementerian. Okey, bagi keahlian daripada kedua-dua jawatan ni tak ada masalah. Masalah utama kami, kumpulan sokongan satu ni. Itu masalah yang besar. Apabila diarah keluar pada kementerian, diganti dengan orang baru, memang tidak akan masuk dah jadi ahli. Yang mana kalau nak tahu, awal-awal keahlian kita ni mencecah sehingga 8,000 dan sehingga sekarang hanya tinggal 3,000 saja. Ini satu masalah. Dan untuk pujuk diorang ni memang satu masalah lah. Cuma apa yang kita boleh buat, kita terpaksa tunjukkan kita punya credibility dalam mentadbir kesatuan, khususnya dalam mendengar keluhan daripada mereka dan apa yang kita boleh buat untuk membantu mereka. Kalau kita tengok dalam isu pandemik ni, ini isu yang sangat besar. Apabila kerajaan beritahu totally kita buat lockdown, semua penjawat awam hanya bekerja daripada rumah. Tak putus-putus panggilan telefon daripada seluruh semenanjung. Telefon. Apa yang kesatria buat? Apa yang kesatria buat untuk bantu kami? Ini isu yang paling besar. Dan sedikit alhamdulillah ada yang kita dapat selesai, kita selesaikan. Seperti mana kalau kita tengok yang saudara Rostam maklum tadi, apakah fungsi kesatuan? Fungsi kesatuan ni untuk mewujudkan hubungan yang baik antara pekerja-pekerja dengan majikan. Jadi secara tak langsung kita terpaksa jadi orang tengah. Kalau kita berkeras dengan majikan, kita akan dapat masalah. Kalau kita berlembut pun, kita akan timbul masalah. Jadi satu pendekatan yang betul-betul kita kena cari jalan yang terbaik. Dan benda ni sukar untuk kita rumuskan, sukar untuk kita buat keputusan. Itu bergantung kepada kebijaksanaan bila situasi itu berlaku pada pandangan saya lah. Okay? Walau bagaimanapun, nak tak nak, tanggungjawab telah diberikan, kita terpaksa laksanakan juga. Cuma dalam isu perjuangan kesatuan ni, bukan saja kita tumpukan kepada hala tuju dalam membaiki perjawatan, tapi bagaimana ahli-ahli kita, mereka dapat manfaat daripada kesatuan. Walaupun tidak pernah ada ucapan terima kasih daripada mereka. Tapi inilah istilah dalam perjuangan. Apa yang mereka minta tak dapat, mereka akan salahkan kesatuan. Apa yang mereka dapat, belum lagi kita ada dengar ucapan terima kasih. Saya rasa saudara Rostam pun yang dah lama kat situ pun pasti berhadapan dengan situasi yang perkara yang sama lah. Sebab itulah pernah sekali saya nyatakan dalam satu perjumpaan dengan QPEX, sekali-sekala QPEX dia kena keluarkan perkataan ahli gabungan tu. Jangan selalu memperkatakan pejabat awam dalam mempertahankan hak pejabat awam. Jadi mereka ni kebanyakannya merasa mereka ni adalah ahli QPEX.
Mereka ni ada ahli QPAC. Di mana yuran mereka? RM6 daripada yuran insurans dulu. Ini isu yang banyak. Mana-mana tempat saya inilah isu dia. Dah jadi ahli QPAC, yuran dia RM6. Sedangkan itu yuran insurans yang diperkenalkan oleh QPAC. Jadi satu perkara yang saya nampak, kita dah ada wakil ni. Perkara ni boleh cuba kita bincangkan. Sehingga kan saya pernah beri satu cadangan supaya orang yang ditawarkan dengan pemberian one off ni mesti mendapat sokongan daripada kesatuan. Kalau ahli kesatuan mendapat sokongan daripada kesatuan 8 tahun, kita recommend. Bukan ahli kesatuan, kita kekalkan dengan 13 tahun. Itu pun antara saya pernah cadangkan. Walaupun saya rasa cadangan ni satu cadangan yang bodoh, tetapi sebagai ahli gabungan, Kesatria membayar yuran pada QPAC, saya rasa saya berhak untuk bercakap apa yang saya rasa. Begitulah saya memberi peluang kepada semua ahli kesatria, cakaplah apa nak cakap. Sebab kamu bayar yuran, walaupun idea kamu tu bodoh, tapi kita dengar. Kita ambil pendapat tu. Walaupun mungkin benda tu dia rasa bodoh, tapi sedikit benda tu ada guna untuk kita. Jadi inilah cara yang terpaksa saya lakukan dalam mendekati ke ahli-ahli dan untuk mendekati semua kaki tangan di Kementerian Pertahanan dalam mendorong mereka menjadi ahli. Yang keduanya, kita pernah minta juga, ini dalam isu untuk ahli tadi, seperti mana yang ditanya tadi, dan kita pernah minta juga dalam majlis bersama jabatan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan supaya kita diberi peluang dalam satu slot kursus yang dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan dalam tajuk pengenalan kepada kesatria. Itu yang kita buat dan alhamdulillah sehingga kini jemputan tu masih berlangsung lagi. Cuma dihentikan sekarang ni disebabkan pandemik dan yang mana kita faham semua aktiviti secara bersemuka tidak dibenarkan sehingga suatu tempoh yang dimaklumkan kemudian. Jadi itu saja pada saya buat masa ni. Mungkin sedikit persoalan-persoalan yang saudara moderator tanya tadi saya rasa terjawab, dan kalau tak terjawab mungkin kita ada orang yang lebih memahami lagi dalam istilah perjuangan ni yang telah duduk di peringkat atasan, yang mana sebagai satu batu loncatan yang kita boleh gantung, yang kita boleh minta bantuan daripada beliau. Dan satu lagi sedikit yang saya nak tambah sikit, merujuk kepada pandangan daripada saudara Khalid tadi lah, berkaitan dengan saman. Benda ni benda yang serius sebenarnya. Benda ni benda yang serius yang boleh dipandang, yang boleh saya rasa perlu diketengahkan lagi lah. Selain daripada itu, kita sedia maklum, pemandu ni dia apabila dia menjalankan tugas, seolah-olah dia letak nyawa dia di hujung tanduk. Di hujung tanduk. Berlaku kemalangan, pemandu disalahkan. Apa saja akan disalahkan adalah pemandu. Jadi orang lain tak salah. Paksa bawa laju bos, tapi kita akan dipersalahkan. Itulah yang berlaku. Sehingga kan satu perkara yang saya pernah kemukakan di dalam syarat MBJ di kementerian, bagaimana seorang pemandu daripada satu camp berlaku kemalangan, putus kaki. Dan sekarang dia terpaksa dipencingkan. Apabila dia terima arahan daripada majikan supaya bawa, tak bawa akan diambil tindakan. Bila berlaku kemalangan, bos lagi. Dan alhamdulillah, sedikit berkat daripada apa yang kita usahakan, sebab beliau pun adalah di kalangan ahli kita dan dia dapat pampasan yang sewajarnya, dan bos tu tak apalah, itu urusan kementerian lah. Tapi inilah kita perlu faham pentingnya tak daripada kaki tangan awam menjadi ahli kesatuan. Itu saja, terima kasih. Saya serahkan kembali pada saudara moderator. Terima kasih ucapkan bagi Tuan Syed. Syed Malik tadi, kalau kita tengok balik, kalau nampaklah, kalau saya tengok tadi, saya catat sikit tadi, keahlian daripada 8,000 turun hingga 3,000. Jadi saya rasalah mungkinlah pandangan saya yang agak berbeza sikit lah. Kepimpinan pada masa tu, saya tak silap saya lah, masa tu saudara Allahyarham Mat Syah mungkin di kesatria, mungkin akan nampak dia punya orang kata kepimpinan tu. Tapi bila kita ni kadang-kadang bila dah
nampak dah ada kelemahan dari segi kepimpinan, ahli ni kadang-kadang secara tak langsung dia rasa macam bedah goyang. Ini yang kita nampak lah. Tapi saya rasa tahniah juga pihak Ksatria selama ni kalau ikut memang tak putus. Dia punya kepimpinan dia memang ada orang dia, ada pengganti dia. Tak silap saya daripada zaman saya muda dulu, Saudara Majid masa tu tak silap saya daripada Presiden MKTR masa tu, lepas itu Mak Syah pula timbul. Mungkin lepas ni ada lagi kita harap ada kepimpinan yang datang menggantilah. Macam kita tengok tadi, Auto kata kalau ikut memanglah kita ni bukan lagi berkorban dah. Dah banyak terkorban. Sebab apa orang persatuan ni sebenarnya banyak terkorban daripada segi masa apa semualah. Boleh dikatakan kita tengok balik. Atau kata nak ucap terima kasih itu memang payahlah. Ini yang saya banyak saya cakap, kalau ikut kita kena kuatkan ahli apa semua ni, ini yang kita nampak lah. Okey, berbalik kepada panel kita yang ketiga ni, saya nak minta jugalah sentuh sikit mengenai peraturan-peraturan. Sebab apa kita tengok kelonggaran-kelonggaran atau peraturan-peraturan nampak tadi memang dia dah sebut tadi. Atas Kesatuan Kerja 99, perlembagaan sikit sebanyak. Sebab apa dia memang mahir lah. Sebab apa Saudara Rostam ni kalau ikut tengok banyak membaca ni, sikit sebanyak kita dapat sentuh. Macam Saudara Tuan Syed tadi menyentuh risiko pemandu. Macam kami di Kesatuan Pemandu Kesihatan ni baru didedahkan atas pengangkutan jalan Seksyen 40-45 lebih kepada pemandu. Itu kalau kita tengok balik lah. Tapi ada kaedah lalu lintas yang kita rasa kadang-kadang kena balik pada pemandu. Ini pun kita kena tengok juga. Terutamanya mengenai kita punya pembendaraan 41 dan 4.2. Kita tengok balik. Memang kalau ikut Saban tu memang dalam masa sebulan tak jawab kena pindah nama. Memang ada. Itu pasal kalau tengok balik macam perkara-perkara ni banyak yang dah berlaku. Kami dah hadapi, kami dah ni. Tapi saya rasa boleh kita share pada malam ni sebab audiens kita di Facebook ni. Sikit sebanyak kita dapat buat pencerahan supaya dia orang ni tahu apa risiko pemandu-pemandu ni yang kita tengok. Kemudian kita minta jugalah Saudara Rostam cerita sikit tentang perlembagaan kesatuan. Bagaimana tu kata kita sentuh daripada segi perjalanan kesatuan, peranan kepimpinan yang kita tengok macam contoh ibu pejabat dia ada presiden, setiausaha dan medari. Tapi di cawangan dia ada pengurusi, setiausaha dan medari juga. Jadi kita nak minta sebuah sedikit pencerahan lah daripada Cik Rostam. Yang mana Cik Rostam banyak benda ni dia dah lalui, sikit banyak dapat dia menerangkan sebuah sikit apa kaedah, apa juga kita rasa perlu kita kongsi. Sebab pengalaman beliau banyak yang rasa boleh bersama. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Tuan Presiden Sir Rostam bin Zahar untuk mengupas isu-isu ni. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Moderator, sahabat-sahabat ahli panel yang saya kasihi sekalian, semua yang sedang menonton AV Live yang saya hormati. Saya tengok banyak depan mata saya ni saya gunakan 3. Ada laptop, ada iPad, ada handphone. Semua berfungsi. Jadi saya tertarik banyak yang komen-komen yang diberi kepada sahabat-sahabat kita di FB Live. Okey, suka saya untuk mengimbas berkaitan dengan peranan Kesatuan Kerja kepada ahli-ahli kita. Jadi memang betul apa yang kita berjuang selama ini, apa yang kita dapat selama ni di bawah kesatuan gabungan kita di bawah QPAC. Suara-suara QPAC adalah mewakili juga kuasa suara-suara di bawah kesatuan gabungan QPAC. Lebih daripada 100 kesatuan gabungan yang ada di Benau di bawah QPAC ni. Apa-apa perjuangan, apa-apa saja cadangan-cadangan, kita semua akan dapat dia punya faedah dia, bantuan khas kewangan dan penambahbaikan skim-skim perkhidmatan, semua akan dapat. Yang bukan ahli pun dapat. Untuk yang bukan ahli ni kita tengok, kalau you dari segi memanglah ada suara-suara cakap aku tak masuk kesatuan pun, aku pun dapat juga apa yang korang dapat. Tapi korang kena sedar ke muhasabah diri. Itu semua adalah hasil-hasil perjuangan ahli-ahli kesatuan sekerja ni. Tak ada ahli-ahli kesatuan sekerja ni
Semua kita tuntutan kita macam jadi yes man lah, macam lembu cucuk hidung. Tarik sana, kita pergi tarik kiri, kita pergi kiri, tarik kanan, kita pergi kanan. Jadi peranan kesatuan sekerja kepada ahli ni adalah sebagai perantara dalam membantu ahli-ahli yang mempunyai masalah di tempat kerja. Sebab tu kita setiap kali ahli-ahli kita ni bila aduan-aduan sampai, kita akan pastikan sama ada ahli atau tidak ahli. Itulah pentingnya kita menjadi ahli kesatuan. Sekiranya bukan ahli kesatuan, takkan kita nak tolong. Macam Cik Syed Malik cakap tadi, kan, terima kasih pun susah untuk cakap. Bila selesai isu besar, kita pergi, contohnya kita baru-baru kita menghadapi pusingan kerja. Semua orang terlibat, semua pemandu pun terlibat. Mulalah mula suara kesatuan mana ni, tapi yang bukan ahli kesatuan, yang bukan yang berbunyi ahli kesatuan ni, dia tahu dia ada kesatuan dia yang membela dia akan ajukan pada kesatuan dia macam mana untuk selesaikan masalah ni, macam mana perhubungan kita boleh secara perundingan yang kita boleh buat di antara pihak bersama pihak majikan mereka supaya perkara-perkara ni tidak dilakukan. Ini adalah satu diskriminasi. Ialah kalau pemandu kena tukar lebih daripada 60 km daripada rumah dia, di luar daerah lain, ini akan menjadi bermakna kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita ni tadi. Sebab itulah kita pentingnya kesatuan, peranan kesatuan sekerja di dalam organisasi masing-masing. Tak kira lah you pemandu ke, you pekerja awam ke, you pembantu takbir ke, semua yang ada tujuan sama. Patut laluan kerjaya kita ni semua ni dalam organisasi kita ni lebih mudah. Kita boleh kenapa kita boleh duduk bersama dalam Kongres Kesatuan Pembantu Takbir KKM ada, Persatuan Pemandu Takbir Kesatria ada, Kesatuan Pembantu Takbir daripada Kementerian Pendidikan ada. Kan, kita ni kalau kita dapat kerjasama apa semua cantik laluan dia tu, segala urusan-urusan pentadbiran kita ni akan jadi lebih mudah, lebih kompleks, tidak akan menyusahkan oleh mana-mana pihak. Kan? Jadi kita dapat wujudkan satu keseronokan kerja yang baik. Jadi orang datang kerja dengan suasana yang baik, yang seronok datang bekerja tu. Hari ni aku kerja, kita dah plan dah nak buat apa kerja kita. Barulah kerja kita ni tak ada aduan dan sebagainya. Kan? Ini tak muka sombong nak minta tolong orang dengan nada yang keras, tak boleh lebih kurang. Kita pun menyampah. Tapi kita punya perjuangan kesatuan ni sama. Kan? Dalam Kementerian Kesihatan sekalipun kita ada lebih daripada 30 kesatuan yang ada di bawah KKM. Macam mana kita nak manage kesatuan-kesatuan ni? Macam mana kita nak satukan kesatuan ni? Dan di dalam kesatuan gabungan di bawah KKM tu, saya juga mewakili diorang sebagai setiausaha Majlis Presiden dan Setiausaha Agung Kesatuan Gabungan di bawah KKM. Mereka juga kesatuan-kesatuan ini berada di bawah QPAC. Macam mana suara kita kat situ, kita akan kompos semua kesatuan-kesatuan, kita akan bawa satu suara ini kepada pihak pengurusan tertinggi KKM supaya masalah-masalah ini dapat dapat dikaji, dapat diselesaikan dengan secara yang baik, secara dengan yang harmoni. Kan? Jadi kita dapat, mufakat tu kita dapat. Begitu juga kita nak menambah keahlian kita ni daripada kesatria tu. Mungkin ada kelemahan, mungkin orang tengok mungkin dia ni ahli-ahli kita yang belum jadi ahli lah. Dia ni tidak tahu apa sebenarnya hal itu. Itu yang kita pihak kesatuan ni kita kena beritahu mereka apa dia kesatuan ni. Sebagai contoh kita boleh memajukan kebajikan ahli-ahli kesatuan dari segi sosial, ekonomi dan pendidikan dengan cara yang sah di sisi undang-undang. Mereka tak tahu, mereka lebih tahu ahli, dia lebih menyalak, bonus berapa, aku naik gaji, aku naik pangkat. Dia tak tahu semua tu ada platform, ada benda. Tak semua benda tu kita dapat dengan terlalu mudah. Mereka ni masuk, mereka yang belum masuk pun mengharapkan emas setinggi gunung. Mengharapkan menjadi macam anjing menyalak bukit. Kan, kita tak nak macam tu. Kita bukan jenis orang yang macam tu. Zaman kita sekarang bukan zaman yang macam tu. Zaman kita sekarang ni adalah zaman mengadakan rundingan, kan, menjadikan hubungan yang baik di antara pihak-pihak atasan ni, tak kira lah JPA ke, Kesatuan Perkhidmatan Awam ke, Kesatria ke, Pemandu KKM ke, dan yang lain kesatuan gabungan tu, ada kaedah-kaedah cara-cara dia untuk kita adakan ni.
Begitu juga kita kesatuan ni dapat membantu ahli teraniaya oleh tindakan bajikan, dan kesatuan kita juga boleh memberi bantuan guaman, menganjur dan mengendalikan kursus atau ceramah untuk mereka. Okey, untuk di Kementerian Kesihatan sendiri, kita sekarang ni bersama Badan Kompetensi, kita mendahulukan ahli-ahli kita untuk mendapatkan kursus pentauliahan pemandu ambulan. Jadi kita, yang mana ahli-ahli kita ni, pemandu ambulan ni, kita akan bagi dia orang dulu. Sebab apa? Dia orang ni, pemandu-pemandu ambulan ni, kita nak tauliahkan dia supaya dia menjadi pemandu-pemandu yang berkebolehan, berpengetahuan. Semua orang pandai memandu. Tapi dia orang tidak bijak menggunakan pemanduan dia sendiri. Semua orang lampu merah berhenti, hijau jalan, tapi dia tak bijak untuk menggunakan. Kita nak dia orang ni bijak dalam mengendalikan kenderaan, bijak dalam dia orang punya tu, dalam selok belok undang-undang jalan raya. Kan, macam saman yang saudara Syed Malik cakap, saudara Khalid beritahu tadi, saman jabatan. Kan, padahal perkeliling tu tahun 2003 lagi dah keluar pengurusan kenderaan kerajaan supaya pelaksanaan saman lalu lintas ni macam mana kaedah dia. Kalau pegawai suruh buat laju, itu ada dekat situ untuk dia tanda tangan ruangan khas untuk dia sign itu. Jadi apa-apa saman akan dia yang bertanggungjawab. Kan, lepas tu kaedah penyelesaian saman kat situ semua ada. Saman tu boleh dipindah pada nama pemandu, atau saman itu boleh jabatan dibayar, dipotong pada gaji kita one off atau secara ancuran. Semua kaedah-kaedah tu ada dalam dalam pengurusan kenderaan tu, pemendaraan tu. Tapi ada juga pemandu yang dah tahu tapi dia buat. Itu kita membantu juga, kita seperti sahabat kita Presiden KPP ASM tadi maklumkan, dia bincang KSN, kita dah buat urusan dengan PDRM, Polis Trafik Bukit Aman, supaya saman-saman ni tadi dapat dikurangkan seminimum. Mereka dah beri peluang untuk kita supaya kita dapat mengurangkan saman tersebut. Tapi dengan syarat itulah pihak jabatan kena buat surat, dan pemandu tu sendiri kena pergi ke Bukit Aman. Memang kita susah sikit lah, kita dah buat salah, nak minta tolong dengan orang kan, kenalah kita kena jumpa, kena minta apa semua dan sebagainya. Jadi sampai bila kita nak mendidik pemandu-pemandu yang kita ni supaya dia orang ni dapat menjadi seorang pemandu yang berhemah, pemandu yang bertanggungjawab, pemandu yang ada integriti kan. Jadi mana-mana yang dengar di dalam FB Live ni, sampaikan perkara-perkara macam ni supaya ianya tidak menjadi kepada kita. Biarlah kita ni patuh kepada undang-undang dan sebagainya. Kita kena ingat, saya juga tak lari daripada setiap kali kemalangan yang berlaku KKM ni kan, terutama ambulan, saya antara orang-orang yang akan dihubungi untuk macam mana kes ambulan kita untuk kita. Jadi pemandu-pemandu kita ni kita terpaksa kita dedahkan, kita beri kesedaran kepada mereka sebab kenderaan kita ni tak ada insurans. Kenderaan kerajaan sekarang tak ada insurans. Apabila berlaku, kita pun tak ada insurans yang membawa ni. Kita pula juga telah usulkan kepada pihak dan baru-baru ni kita ada beri maklumat lah tentang bajet 2022 ni supaya wujudkan skim perkeso untuk penjawat awam untuk menggantikan Act Gracia ni. Kita tengok tidak membantu penjawat awam ni kan, banyak yang berlaku kemalangan apa semua tidak mendapat pembelaan yang selayaknya melalui Act Gracia ni. Itu sepatutnya kita pihak kerajaan kena pandang kat situ buat menambah baik. Apakah inisiatif yang lebih
untuk penyawat-penyawat awam ni tadi, kemalangan semasa menjalankan tugas. Tak lupa juga ada juga kita perkenalkan PA Insurans Kesatuan, kita tengok KPPSM pun ada dia punya perkenalkan insurans. Kita dulu ada stop disebab pandemik ni dah habis, dia nak naikkan premium dah tergantung kat situ. Pun kita tengah cari yang terbaik lah untuk ahli-ahli kita supaya personal accident ni kita dapat kembalikan balik untuk ahli-ahli kita. InsyaAllah mana-mana ahli-ahli Kesatuan Pemandu KKM yang sedang mendengar kita punya siaran langsung ni, kita akan melakukan penambahbaikan kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. Begitu juga kenaan-kenaan kerajaan, kita pun telah mohon supaya pihak kerajaan tengok supaya kenaan-kenaan kita ni dapat dilindungi insurans. Kalau kita tengok bila kemalangan aja, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni akan mengambil kesempatan. Dia tahu kendaraan kita ni tak ada insurans, mereka akan buat saman dan sebagainya. Dan juga pemandu-pemandu kita juga apabila disabitkan saman, mereka juga akan dibuang kerja, didenda dan dipenjara. Ada. Ini antara elemen-elemen faktor-faktor yang kita perlu tengok ni. Baik, dalam kesatuan sekerja, peranan kita kepada majikan ni adalah menjaga hubungan harmoni di tempat kerja. Membantu majikan menyampaikan hasrat atau maklumat kepada ahli. Seperti mana pihak kerajaan sekarang, apa yang mereka sedang lakukan adalah supaya, contoh kita tengok vaksin. Ramai penyawat awam ada segelintir penyawat awam yang tidak mengambil anti vaksin. Jadi kita lah yang walaupun kita ni pemandu, kita rakan-rakan sekerja kita yang tak ada tu, kita bagi nasihat pada dia supaya semua kita ni dapat dilindungi, dapat divaksinkan, kan. Selain daripada itu, kita dapat menyampaikan masalah atau cadangan penambahbaikan bagi tujuan memajukan kita punya skema khidmatan atau pentadbiran kita, kan. Itu antara peranan-peranan kesatuan sekerja. Jadi dari segi dari peranan kesatuan sekerja pula kepada kerajaan, kita kena bergerak selaras dengan objektif penubuhan kesatuan. Kan, kita tidak boleh menentang dasar-dasar kerajaan. Jadi kita kena ikut apa yang pihak kerajaan laksanakan, dasar-dasar dia supaya penyampaian perkhidmatan kepada rakyat tidak terjejas. Contoh kita dah tentulah kalau di KKM ni kita menyediakan perkhidmatan ini, core business kita adalah memberi menaik taraf kesihatan rakyat supaya mereka semua dalam sihat sejahtera, tidak ada penyakit dan sebagainya. Kan? Jadi kesatuan juga menjadi penggerak bersama dalam memacu ekonomi negara ke arah mencapai negara berpendapatan tinggi. Kita tengok PM baru-baru ni dalam RMK 12 tu isi rumah pada tahun 2025 mencecah 10,000. Kalau gaji pemandu cecah 10,000 tu, wow, boleh tahan, kan. Jadi kita tak tahu apa perancangan kerajaan tu dalam RMK 12 tu untuk sektor awam ni akan ada kita punya itulah, seperti mana tuntutan-tuntutan kita yang lepas pihak kerajaan masih belum melaksanakan satu KGT, kan, apa lagi tu, time base dipendekkan 13 kepada 10 tahun, kan. Jadi penebusan 75 hari GCR, kan, kita boleh tebus. Itu antara perkara yang belum dilaksanakan oleh pihak kerajaan. InsyaAllah pada 29 Oktober ni adalah sedikit apa ni kata orang tu faedah yang pihak kerja bagi pada kita, bukan pemandu, pada semua perkhidmatan awam, penyawat awam ni. Jadi kita sentiasa memberi sokongan kepada setiap polisi yang dibuat oleh kerajaan, menyampaikan hasrat kerajaan kepada ahli-ahli supaya kita dalam sektor awam ni, tak kiralah apa jawatan kita, di mana peringkat kita berada, supaya kita dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang cekap dan berintegriti. Allahu alam. Saya serah semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berbahagia Saudara Rustam bin Zahar, Presiden Kesatuan Pemandu Semenanjung Malaysia, Menteri Kesihatan Semenanjung Malaysia. Okey, untuk makluman masa mencuburui kita, masa pun dah nak hampir tamat.
saya tengok balik kalau ikut dalam rumusan panel-panel kita tadi, kita nampak ada penekanan kepada bengkel pemandu. Bengkel pemandu perlu kita wujudkan supaya dapat satu rumusan antara jabatan dan kementerian yang kita nampaklah. Sebab apa kita kena buka meja, duduk satu meja, bincang balik, tengok macam mana. Sebab apa kita tengok daripada segi perbincangan tu, kita cuba nak tekankan daripada segi laluan kerjaya. Sebab apa sekarang ni kalau kita tengok akademik yang ada sekarang ni, kalau ikut alhamdulillah boleh dikatakan yang ada sekarang ni dah banyak yang ada SPM. Jadi laluan kerjaya kita macam kita cakap tadi, kita boleh melonjak kepada jawatan lebih pada kerani. Kalau kita tengok sekarang ni, macam Cik Rostam cakap, perancangan QPAD pun memang ada untuk kumpulan sokongan 2 ni kita nampak. Jadi laluan kerjaya ni pada saya penting untuk kita membina. Cuma kita kena selarikan daripada kerjaya dan akademik kita ni, kita nak buat satu penampilan daripada segi penampilan image. Kadang-kadang kita pun silap juga. Terutamanya kadang-kadang kita rasa kita ni tak menunjukkan satu yang positif kepada penjawat-penjawat lain. Ini pun kadang-kadang kena ambil kira juga supaya kita dihormati dan disegani. Jadi kalau kita rasa kita hebat, kita kena buat cara hebat. Mana kita positif, kita akan dapat jawapan pun yang positif. Jadi dalam buat bicara tadi, kita juga dapat penekanan tentang tugas. Tugas kita tengok macam cakap tadi, kena ada multi skilling. Value added lah kalau ikut. Macam bawa bukan memandu saja. Dia membantu tim dia. As a team professional, dia kena ada. Ini pun kadang-kadang kita tengok balik. Perlu. Dalam menjaga risiko-risiko yang kita sedia maklum, kita sentuh juga tadi tentang insurans. Kita memang dah mohon dah untuk insurans kenderaan ni. Termasuk juga insurans untuk memandu. Tapi mungkin pada pihak kerajaan, mungkin daripada segi amount ataupun jumlah yang perlu disediakan amat tinggi. Mungkin kaedah cara yang tak nampak lah. Tapi rasanya kertas kerja memang dah dibuat pada ni lah. Kita tengok balik. Tu pasal pada saya ada perkara yang perlu kita nilai semula. Terutamanya macam perkeliling-perkeliling yang sedia ada. Daripada segi pelaksanaan. Ada juga yang sentuh tadi pusingan kerja pun. Pelaksanaan tu kita nampak macam perlu dibuat satu penambahbaikan balik. Sebab apa? Tak clear dia punya tu. Tu pasal kadang-kadang kita tengok balik lah. Kalau boleh kita nak daripada gabungan ataupun bersama-sama kita buat satu meja apa semua, kita nakkan balik. Kalau boleh kita bergabung, kita cari satu kaedah cara macam mana kita rasa perlu kita buat untuk supaya kita berada dalam satu set minda kelas pertama. Walaupun kita sokongan 2, tapi minda kita ni perlu kita ni baliklah. Jadi saya rasa masa mencubui, masa dah penghujung. Jadi saya rasa ada apa-apa perkara, saya rasa mungkin apa rumusan ataupun apa lagi tambahan, kita boleh tengok balik dalam kita punya Facebook. Jadi sebelum saya nak menyerahkan balik kepada pengerusi, saya mohon ampun dan maaf lah sekiranya ada salah dan silap saya dalam menguruskan sebagai moderator pada malam ini. Jadi kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik daripada saya sendiri. Ampun dan maaf sekiranya ada yang menyinggung perasaan, tutur kata yang tidak enak dibicarakan pada malam ini. Sekian terima kasih saya ucapkan dan sekarang saya serah kembali kepada pengerusi majlis, Saudara Abdul Rahim bin Hashim. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Moderator. Begitu panjang lebar sekali dengan soalan-soalan yang panas yang diajukan kepada panel-panel kita. Jadi kita pun menjemput panel-panel yang terbaik pada malam ini. Jadi saya rasa insya-Allah di masa akan datang kita akan panggil lagi panel-panel ni daripada Presiden-Presiden Kesatuan Pemandu ni. Kita akan tarik ramai lagi. Daripada Kesatuan Gabungan yang Pemandu ni. Kita tengok daripada kementerian-kementerian lain yang ada jawatan pemandu macam yang kita tengok di Kesatria ni, Kesatuan Pekerja-Pekerja Awam Angkatan Tentera ni. Mungkin dalam PAPSU pun ada pemandu.
Dan untuk pengetahuan, saya pun baru beberapa hari lepas dihubungi oleh Air Force punya pegawai untuk membantu tim diorang ni yang memandu ambulan ni. Jadi dia nak bersama-sama dengan KKM ni untuk hantar pemandu-pemandu dia menyertai kursus pemanduan ambulan ni. Jadi insyaAllah kita sebenarnya kita akan membantu. Kita akan membantu sesiapa saja yang datang, yang menghubungi kita untuk mengadakan kursus pemanduan. Kita sebenarnya dah tak pergi kepada kursus pemanduan berhemah. Kita nak pergi jauh ke depan lagi. Kita dah tak duduk di kursus pemanduan berhemah. Jadi kita duduk dalam dewan mendengar ceramah daripada pagi sampai petang tentang isu-isu kesalahan jalan raya. Jadi tak ada. Jadi kita pergi ke depan lagi. Walaupun kita ada dalam khusus dalam dewan juga, tapi kita campur dengan kursus-kursus praktikal di LITA. Bukan untuk pemandu ambulans saja, insyaAllah di masa akan datang kita akan mengadakan kursus pemanduan ni untuk pemandu-pemandu kenderaan jabatan. Dan juga kita akan selitkan pemandu-pemandu kenderaan jabatan ini dengan knowledge tentang cara mana untuk kita membantu macam mana nak buat CPR. Kita dah berhubung dengan bahagian kecemasan. Kita ada orang yang akan membantu kita. Apabila kita membuat kursus pemanduan ni, kita akan campur. Kita akan join sekali dengan, kita bagi knowledge kepada pemandu-pemandu kita ni macam mana kalau dia berada di dalam keadaan kecemasan. Jadi dia boleh membantu dia tahu cara mana nak buat CPR. Ini satu pendekatan yang kita buat. Kita akan buat untuk pemandu kenderaan. Selain daripada yang Presiden Kesatuan Pemandu sebut tadi, bahagian kompetensi KKM dah mengadakan kursus pemanduan pentaulian ambulan ni dah berjalan. Dah hampir 4 siri. Alhamdulillah. Pada siri pertama, siri kedua dan siri ketiga lebih kurang 13 hingga 14 hari bulan Oktober ni untuk pemandu Sabah dan Sarawak. Dan balik semula ke Semenanjung pada siri keempat pada 20 dan 21 Oktober ini untuk khusus pemandu ambulan yang bertauliah. Jadi alhamdulillah kita dah mencapai hasrat kita untuk memberi latihan yang baik kepada pemandu kita. Jadi seterusnya apa yang saya ulas sikitlah sebelum kita tamatkan siaran kita pada malam ini. Alhamdulillah pada panel-panel kita banyak menyebut semua tentang isu-isu semasa. Memang yang ahli-ahli kita yang berada di FB live streaming ni memang dia orang nak dengar sangat apa yang kita bincangkan pada malam ini. Mungkin pada mereka tak cukup pada malam ini. Tak apa, kita akan adakan siri kedua. Kita akan ada siri kedua, bual bicara ilmu dicari, sahabat disantuni. InsyaAllah, tak ada masalah. Jadi Tuan Pengerusi minta ahli-ahli panel kita ni buat rumusan daripada ni rumusan apa pendekatan apa yang mereka dapat kita punya sesi pada malam ni. Bagi saya inilah satu permulaan yang baik dalam kita punya menjalinkan hubungan yang baik smart partnership untuk kita bergerak jauh ke hadapan. Mungkin kita akan berbincang selepas ni
supaya kita dapat mengadakan satu perhimpunan raksasa semua pemandu-pemandu perkhidmatan awam di Putrajaya ke contoh ke, untuk kita kita kolaborasi. Apakah kita punya tu, nanti kita bincang, saya akan bincangkan secara kali dengan Saudara Syed Malik berkenaan dengan isu ni. Jadi kita pun dah beralih ke pemilihan negara dan mungkin tak lama lagi kita boleh adakan sesi bersemuka. Apa segala perancangan yang tu kita boleh teruskan lah. Jadi kita dapat sama-sama ni macam mana kita apa-apa pun kita kena tunggu selepas bajet ni lah. Kita tengok apakah kerajaan akan umum dan selepas tu baru kita boleh buat rumusan, insyaAllah. Okey, Tuan Pengerusi, bagi saya itu saja. Terima kasih Syed Malik dan juga sahabat saya Muhammad Khalid. Kita boleh beri sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri ni. Kita serah kepada Tuan Pengerusi. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Presiden KPP KKSM. Jadi saya atas permintaan bos saya ni, jadi saya buka kepada Tuan Syed untuk menggulung sedikit apa ni program kita pada malam ini. Dipersilakan. Terima kasih Pengerusi Majlis. Saya pun tunggu juga sebenarnya untuk rumusan ni. Pertama sekali, apa yang saya nampak, satu gerak kerja yang ada gerak kerja untuk bekerjasama tu nampak semakin terbentang luas dalam usaha kita mencari satu perkara yang terbaik bagi semua rakan-rakan kita dalam jawatan yang sama. Dan sesi perbincangan seperti ini harus diteruskan sebab isu dari masa ke semasa sentiasa berbeza. Hari ini isu lain, esok isu lain. Tapi isu keahlian ni isu yang kita kena beri perhatian serius lah. Dan saya pun mengucapkan terima kasih lah kepada KPPP SM atas satu inisiatif usaha yang dibuat pada malam ni. Benda ni pada saya kagum lah. Sebab benda ni kita dapat berkongsi, mencari ilmu, dan apa yang kita kupas, apa yang kita ulas, benda ni sedikit akan mencetuskan lagi kita punya idea-idea, apa langkah-langkah yang kita akan buat seterusnya demi kebaikan bersama. Untuk saya, itu saja dulu. Saya serah balik pada Pengerusi Majlis. Terima kasih. Okey, terima kasih yang berbahagia Tuan Syed Malik Faizal, Tuan Syed Abdul Wahab selaku Setiausaha Agung Kesatria. Jadi sebagaimana yang Tuan Syed cakap tadi, gerak kerja dah terbentang luas. Apabila kita dah buat satu program pada malam ini buat bicara, okey. Kalau Tuan Syed kata tadi gerak kerja dah terbentang luas, macam mana pula dengan Presiden Kesatuan Perkhidmatan Awam? Apa pula pandangan Tuan untuk saya bagi sedikit masa untuk Tuan gulung lah apa yang telah Tuan cerita daripada awal tadi, kita dah berakhir di akhir wujud rancangan ni. Okey, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada menerusi kita Cik Wahid. Baik, dalam kesimpulan kita dalam perjumpaan kita pada malam ni, saya memang bercita-cita lah. Memang harapan saya dalam satuan ni kita patut bergabung. Kita kena ada satu, kita dah ada platform lah, cuma nak gerakkan tu tubuh dan masa saja yang boleh tukar. InsyaAllah lepas pada pandemik ni, saya dan seseorang lain akan menjadi tuan rumah kepada satu bengkel yang ajukan kepada satuan, dan kita akan panggil orang-orang yang hebat seperti satuan pandu perkhidmatan Persatuan Pandu Kesihatan dan Satria dalam membuat kereta kerja yang
yang lebih efisien di masa akan datang. Jadi pada malam ni saya mengharapkan suara satu kaedah yang macam ni juga sama akan berlaku, di mana kita dapat berkongsi kalau isu-isu pelaksanaan tentang pandu-pandu perkhidmatan awam Malaysia. Jadi sekian daripada saya. Serahkan kepada moderator. Okey, terima kasih yang berbahagia Encik Muhammad Khalid bin Jamal, Presiden Kesatuan Pemandu-Pemandu Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia. Okey, kepada ahli-ahli di luar sana. Pada malam ini kita tengok bual bicara. Ilmu dicari, sahabat disantuni. Jadi, Presiden Kesatuan Pemandu KKM ada, Presiden Kesatuan Pemandu Perkhidmatan Awam ada, Setiausaha Agong Kesatria ada. Jadi, di manakah tuan-tuan hendak berada? Adakah tuan-tuan bertugas di Kementerian Kesihatan akan duduk di kesatuan lain selain daripada kesatuan yang tuan-tuan duduk sekarang? Tuan-tuan tengok sendiri pada malam ini, semua presiden-presiden ini berada di satu kumpulan bersama-sama dengan kita. Satu tujuan sebagaimana yang moderator kita sebut pada awal tadi, kita berada di satu padang bola, sedang mengadakan pertandingan bola. Hasrat kita adalah untuk skor gol saja. Jadi, maksudnya tujuan kita adalah satu perjuangan yang sama. Semua kesatuan pemandu, perjuangan dia sama saja. Untuk mengatur langkah, tuan-tuan mahukan kenaikan grade, tuan-tuan mahukan kenaikan gaji dan sebagainya. Sebahagiannya adalah tentang kebajikan. Di mana pun tuan-tuan pergi, kebajikan tetap ada. Cuma sedikit atau banyak. Jadi tuan-tuan tepuk dada, tanya selera. Di mana tuan-tuan mau berada, tuan fikirlah sendiri. Dan sebelum saya mengakhirkan buat bicara ini, ingin saya berpesan, kalau tuan-tuan berada di KKM, tuan-tuan duduklah di KKM. Sebab apa? Segala permasalahan tuan-tuan senang untuk tuan-tuan adukan di KKM. Kalau tuan-tuan di rumah yang lain, tuan-tuan akan balik ke KKM juga untuk menyelesaikan masalah. Itu saja. Jadi untuk akhirnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan moderator, kepada semua presiden-presiden yang yang sanggup hadir meluangkan masa dalam program bual bicara kita pada malam ini, dan juga ahli-ahli kita berbagai kesatuan yang sedang menonton FB live streaming ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi di slot yang kedua akan datang. InsyaAllah kita akan umumkan. Dengan ini saya sudahi majlis ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, jumpa lagi semua. Okey, Assalamualaikum. terima kasih semua. Okay, bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dah ambil gambar belum ni? Dah ambil gambar dah? Ambil gambar. Baik dah. Okey. Okey semua. Okey, Assalamualaikum. terima Okey, kasih. bye. Jumpa lagi. Okey. Cik Khalid. Okey, bye. Okey, Bye. Syed. Okey. Terima kasih. Terima kasih Noah. Okey, bye. Assalamualaikum.